Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia, dan kita mengharapkan anda bersama kami di saluran 502 bernama TV Pastinya Baru dan Benar. Malam ini kita akan bincangkan tentang sistem pendidikan Islam di Malaysia. Puan Nur Izwan Muhammad Nasaruddin, pengarah urusan KH Asna Education Sdn Bhd. Selamat datang Puan. Terima kasih. Dan juga seorang lagi tokoh yang hebat yang bakal memberikan gambaran secara mendalam tentang sistem pendidikan Islam di Malaysia ini. Seperti yang kita ketahui, memanglah kita mengharapkan forum ini akan memberikan sesuatu yang baik insya-Allah untuk kita mengupas beberapa isu, antara lain konsep sistem pendidikan Islam, isu dualisme dalam pendidikan, isu pengukuhan sistem pendidikan sedia ada di dalam melahirkan modal insan terbilang. Mungkin Ustaz boleh memulakan untuk kita tegaskan apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan sistem pendidikan Islam dalam konteks negara kita Malaysia ini. Ya, baik, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kita nak memahami sistem pendidikan Islam di negara kita ini, saya rasa nampaknya memang cantiklah kalau kita bawakan, kita singkap kembali sejarahnya sistem pendidikan Islam di negara kita. Sebab melalui sejarah itu kita akan insya-Allah lebih memahami sesuatu masyarakat tu dengan lebih mendalam lagi. Yeah. Jadi secara sejarahnya sistem pendidikan ini kita tengok pada zaman pre-merdeka dahulu, sebelum kemerdekaan dahulu, pelajar-pelajar di negara kita ni terbahagi kepada 3 golongan pada amnya. Yang pertama golongan yang pandai, memang top student lah, kita kata memang betul-betul cream. Jadi golongan pertama ni akan dihantar ke pelajaran luar negara. Kita tengok. Dan yang kedua ialah pelajar-pelajar student yang masih lagi pandai tapi tak dapat nak join yang golongan pertama tadi. Golongan macam ni dia akan hantar ke sekolah Inggeris, tempatan. Dan unfortunately yang golongan terakhir sekali, inilah golongan yang selalu dihantar ke sekolah agama. Yang mana sekolah agama ni kita nampak sistem pendidikannya, infrastrukturnya kurang. Ya Ustaz, yang golongan yang ketiga tu kita nak letakkan golongan yang macam mana tu yang dihantar ke sekolah agama? Apakah golongan yang tidak cerdik, tidak pandai? Sebab yang tadi kita kata cerdik, mungkin yang ni cerdik kan atau macam mana? Macam tu lah sebenarnya. Sebab tapi berlapik juga lah cakap. Berlapik juga lah. Okey, saya terima tu kenyataan tu. Okay. Sebab selalu kita tengok, ini ungkapan yang selalu kita dengar lah. Saya cuma rekodkan ungkapan yang kita selalu dengar. Selalunya kalau dah student tu dia ada sedikit masalah dengan pembelajaran, termasuk golongan ketiga ni, selalunya ibu ayahnya dia akan cakap, okey, student macam ni eloklah, bolehlah awak hantar masuk sekolah agama contohnya. InsyaAllah. Jadi pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga insyaAllah bolehlah. At least boleh juga baca doa. Betul. Jadi imam. Kalau sakit-sakit, mak sakit boleh baca doa kan. Maaf cakap, tapi ini senario realiti masyarakat tempatan sekarang. Macam tu. Jadi golongan ketiga inilah yang sejak zaman pre-kemerdekaan dahulu sehingga sekarang dia memegang tampuk perbincangan agama, selalunya dipegang oleh mereka. Dan hasil daripada pembahagian pada 3 golongan ni, kita tengok dia akhirnya terbahagi menjurus kepada masyarakat 2 golongan, itu golongan profesional dan juga golongan agama. Kita nak bincang panjang tentang golongan agama dan golongan profesional. Saya nak beri ruang kepada Puan dulu. Bila bercakap tentang perubahan dalam sistem pendidikan Islam ini, pastinya di negara kita, kita nampak ada bezanya antara pendidikan dahulu dan sekarang. Mungkin Puan dapat mentakrifkan perbezaan itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kalau kita tengok lanjutan daripada Ustaz Azri cakap tadi, kalau kita tengok di zaman pasca merdeka dulu, aliran pendidikan ini dibahagi kepada 3. Tetapi setelah lebih kata 54 tahun kita merdeka, kita punya pendidikan tu semakin digabungkan balik semula. Kalau kita tengok kalau kini banyak penambahan universiti-universiti yang mengintegrasikan balik, menjalin kaitkan balik agama dengan pendidikan konvensional. Mengapa mereka lihat kepentingan kepada jalin kait antara dua ni? Penubuhan seperti USIM, UIA, Darul Quran contohnya, Mahat Tahfiz Negeri Pahang, mereka melahirkan golongan yang seimbang kedua-duanya. Malah kalau kita tengok di peringkat menengah pula, sekolah menengah contohnya, dengan adanya sistem open certificate, anak-anak di sekolah agama mereka diberi peluang untuk mengambil subjek-subjek sains, biologi, chemistry, maths contohnya. Dan di anak-anak di sekolah biasa, sekolah menengah kebangsaan biasa diberi peluang untuk mengambil subjek-subjek agama.
syariah, tasawur, bahasa Arab tinggi. Jadi keseimbangan tu semakin wujud. Okey, semakin wujud. Dan di peringkat sekolah rendah contohnya kita tengok dengan pelaksanaan KSSR, Curriculum Standard Sekolah Rendah, mulai Januari baru ni, KSPK, Curriculum Standard Prasekolah Kebangsaan. Mereka berobjektifkan untuk mewujudkan insan ulul albab. Okey, yang mana kalau kita tengok pada definisi insan ulul albab tu, yang mana 16 kali disebut dalam Quran. Kita nak bagi Puan bercakap tentang ulul albab tu. Kita nak host kejap kerana kita nak ambil pemanggil. Lepas ni mungkin kita akan bincang lagi ulul albab dan juga dua golongan profesional dan juga golongan agama tadi. Kita nak bincang lanjut, tapi kita nak ambil pemanggil yang sudah lama berada di talian. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Nizam. Ya, Nizam daripada Johor Bahru ya. Terima kasih. Silakan buat panggilan. Okey, saya nak buat satu pertanyaan dengan pandangan ya. Okey, satu pertanyaan adalah tentang sudah bersediakah sistem pendidikan Islam ni untuk melalui era modernisasi. Modernisasi ni macam gini. Okey, selain kita ajar yang mengajar perkara-perkara yang biasa, tasawuf and all that semua tu macam kita masukkan elemen yang sesuai bagi zaman inilah. Seperti contoh, saya bagi contoh kemungkinan bahasa Mandarin contohnya. Okey, lagi satu saya nak bagi satu pandangan saya. Okey, untuk pendidikan Islam ni kebanyakannya dipegang oleh state government punya jurisdiction, authority. Jadi adakah tak ada ke satu badan yang centralized yang boleh mengawal sistem pendidikan Islam ini? Ya, itu saja. Soalan yang cukup baik yang dipanggil oleh Cik Nizam. Cik Nizam jangan ke mana-mana. Kerana selepas ni Ustaz dan juga Puan akan memberikan pandangan tentang modernisasi yang telah pun diperkatakan tadi dan mungkin juga kawalan terhadap apa yang diperkatakan sebentar tadi. Jadi sebelum menjawab soalan tu, saya nak minta Ustaz teruskan tentang golongan profesional dan juga golongan agama tadi. Jadi sambungan daripada tadi. Ya, jadi sambungan. dua golongan ni, golongan profesional dan golongan agama ni, kita melihat kalau golongan profesional ni kita panggil golongan yang mahir dalam ilmu mengurus alam. Kalau kita tengok golongan profesional ni doctors, engineers, golongan yang beraktif kerja secara profesional lah. Dan golongan agama ni pula kita tengok mahir dalam agama, dalam adat istiadat agama, dalam upacara agama, perbincangan mengenai agama. Tapi sayangnya dua golongan ni yang kita cuba sekarang nak cuba rapatkan kembali. Maksud golongan profesional ni sekarang kita lihat kurang pengetahuan berkenaan dengan perihal agama. Dan golongan agama pula dalam masa yang sama pun kurang pengetahuan berkaitan dengan perihal profesional, ataupun dengan lebih tepat lagi saya sebutkan ilmu-ilmu sains, scientific punya knowledge. Jadi ini beza dua golongan ni, yang mana jurang ni terhasil daripada saya cakap tadi, sistem yang kita aplikasikan pre-merdeka dahulu. Jurang ni lah yang terhasil yang kita cuba nak rapatkan kembali lah. Ya. Puan, mungkin Puan nak boleh bercakap sebelum pergi ke ulul albab tadi tentang apa yang dinyatakan oleh Cik Nizam tadi tentang pasal konsep modernisasi pendidikan Islam ke arah modernisasi. Itu kalau kita tengok mengimbas kembali sejarah zaman kegemilangan Islam, okey, pada kurun 8 hingga 13 dulu. Kita tengok masa tu kita lahirkan ramai tokoh-tokoh dari segi sains, astrologi, mathematics, perubatan. So mereka pada masa tu mereka melihatkan ilmu atau persepsi terhadap ilmu adalah satu. Yang mana ilmu itu datang daripada Allah, satu. Tiada perpecahan antara ilmu duniawi ataupun ilmu konvensional dengan ilmu akhirat ataupun ilmu agama. So masa tu mereka kerana kefahaman mereka terhadap bahasa Arab dan juga bahasa Parsi, mereka mampu menterjemahkan banyak ilmu modern sains ke dalam bahasa Arab. Di samping pendidikan Islam yang mereka dah ada. Jadi bila digabungkan dua ni, mereka melahirkan teori-teori perubatan yang mana kita gunakan sehingga hari ini. Sedangkan zaman moden ni, masyarakat barat try to claim yang itu ilmu mereka, tapi sedangkan ia datang daripada orang Islam. So kalau kita kata pendidikan Islam memang perlu untuk menghadapi zaman modernisasi dengan cara integratekan balik, jalin kaitkan balik. Kita tak boleh mengajar tasawuf, tak boleh mengajar fiqh, tak boleh mengajar akidah as per se macam tu. Kita kena jalin kaitkan dengan isu semasa. Kita kena jalin kaitkan dengan scientific findings. Okey, contoh saya bagi dalam peringkat tingkat 3 sekolah menengah, contohnya subjek biologi. Hari ini kita belajar biologi